i'tiqad tetap semua yang berlaku tu daripada Allah, hak tu tak ada masalah apa. Nak bercakap, kita bercakap atas jalan apa orang panggil, atas jalan majaz, hak tu dibenarkan, tak ada masalah apa. Dibolehkan. Siapa buat rumah ni, tukang tu buat, tak apa, tak ada masalah apa. Orang panggil sandak atas jalan majaz saja. Hakikat Allah Ta'ala lah, Allah yang menjadikan semua. Tapi tang kita bercakap tu, kita nak sandak kat tukang buat tu, tak ada masalah apa lah. Dia payah juga kalau kita duk bercakap semua Allah ni, payah juga lah. Orang tanya ni pasal apa boleh mati, Allah bagi mati. Macam mana dia boleh aksiden, Allah bagi aksiden. Mampu ke tu? Jenuh tak boleh nak soal siasat. Tak boleh nak soal siasat, semua dia buh Allah. Allah buat tu. Pasal buat kerja macam ni, Allah yang melakukan. Kacau dah. Jadi sebelum ni kita duk bincang sifat qiyamuhu binafsihi. Jadi bila habis bincang sifat tu, maka musannif teruskan dengan perbincangan sifat wahdaniyah. Jadi dia kata apa? Dan keenamnya daripada 13 sifat wahdaniyah. Apa dia wahdaniyah? Dia kata artinya wahdaniyah tu wajib satu Allah Ta'ala pada zatnya. Dia nak pergi ke makna terus ni. Saya kalau ikut artinya satulah, ataupun esa. Tapi dia pergi makna, dia nak pergi makna bagi wahdaniyah. Tak apalah, kita ikut dia. Artinya wahdaniyah tu wajib satu Allah. Ada yang terjemah dengan satu, ada yang terjemah dengan esa, ada yang terjemah dengan keesaan, ketunggalan. Banyaklah cara terjemah tu. Tapi tak apalah, sekejap kita akan bahas makna dia. Jadi wajib kat sini wajib aqli, wajib pada akal. Satu Allah Ta'ala, satu-satu tu pada zatnya Allah. Wajib tu satu pada zatnya Allah. Wajib satu. Dan pada segala sifatnya Allah. Sifat dia pun satu. Dan segala perbuatannya Allah. Perbuatan Allah Ta'ala pun satu. Betul. Jadi kita cam dulu bila sebut kata asa Allah, asa pada zat, asa pada sifat, dan asa pada af'al ataupun perbuatan. Betul. Bagi cam tam tu dulu. Mudah. Orang kata ni, kawan ni nama Rahim juga. Allah pun nama Rahim tu berbilang nama. Asa tu pada zat, sifat dengan af'al saja. Pada sebut tu dah lah. Jadi dalil yang kata Allah Ta'ala ni asa ni jelas dalam Quran. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula Allah itu, bermula ialah Allah Ta'ala tu ahad, satu. Allah tu satu. Adapun
Ayat Quran yang mengatakan wa huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Ada ayat Quran sebut wa huwa, dan ialah Allah tu allazi fis sama'i, yang pada langit tu ilah Tuhan, wa fil ardi ilahun, dan pada bumi pun ilah Tuhan. Kita punya kaedah kita. Kita punya kaedah kita, innan nakirata idza u'idat nakiratan kanat ghairul ula. Kanat ghairul ula. Isim nakirah ni apabila diulang akan dia dalam keadaan dia tu nakirah juga, maka dia bagi faedah kata benda tu benda yang lain daripada yang pertama tadi. Isim nakirah ni bila dia ulang, contoh bila kita sebut rajulun, lepas tu sebut pula rajulun. Maksud dia rajulun, lelaki ni, dengan lelaki yang awal tadi, lelaki yang berlainan. Jadi dalam Quran tu Tuhan kata apa? Fis sama'i ilahun. Pada langit tu Tuhan. Wa fil ardi ilahun. Diulang 2 kali ilah. Jadi kalau kita pakai kaedah yang kita sebut tak saat ni, kalau gitu Tuhan yang pada bumi, hak tu berlainan daripada Tuhan yang ada pada langit. Tuhan yang pada langit tadi. Maka ulama jawab kata apa? Ulama sebut kata kaedah tu cuma kaedah aghlabiyah, kebanyakan je. Maka dalam bab ni dia terkeluar daripada kaedah tu, tak masuk dalam kaedah tu. Jadi kalau gitu Tuhan hak bagi penduduk langit, Tuhan bagi penduduk bumi, Allah Ta'ala saja, tak ada lain lah. Tak ada lain. Habis yang tu. Jadi wajib kita kena pegang, wajib kita kena i'tiqad di dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala ni esa. Esa tu, satu tu pada zatnya Allah dan pada segala sifatnya Allah. Satu tu juga pada sifat. Sifat kat sini kena kepada sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar. Itu sifat ma'ani ni sifat yang ada pada zat. Sebab kalau sifat yang lain daripada ma'ani, sifat yang tak ada, sifat yang bangsa sungguh saja, kita tak tergambar kata nak berbilang. Jadi tak payah bincang lah tu. Qidam banyak mana qidam, orang tak tergambar nak berbilang benda tu. Sebab qidam ni dia bangsa sungguh. Tapi sifat kudrah dia ada di zat. Ada berapa? Bila ada, dia lalu nak fikir ada banyak mana dah kudrah Tuhan. Jadi sebab tu yang dibincang masalah berbilang pada sifat ni, dia hanya khusus pada sifat ma'ani. Tu. Lepas tu asal juga tu pada segala perbuatannya, perbuatan Allah. Perbuatan dengan mana yang membuat. Yang membuat pun asal. Habis hang tu. Lepas tu dia nak hurai, tengok satu-satu. Yang kata asal pada zat apa semua tu, dia kata apa? Maka makna satu Allah Ta'ala, makna satu Allah Ta'ala pada zatnya Allah itu, makna tu mubtada, tam ni khabar dia, tiada menerima belah bahagi. Ni ialah tiada menerima belah bahagi zat Allah itu. Jadi yang kata makna satu pada zat tu, dia kata tiada menerima belah bahagi zat Allah itu. Tak terima belah bahagi. Hak ni kita kena tanda kata hak ni makna yang pertama.
Jadi makna yang pertama, satu pada zat ni, zat Allah ni dia jenis tak terima belah bahagi. Nah, tak boleh nak belah. Tak boleh nak bahagi. Kalau boleh belah, boleh bahagi, boleh kira. Bila boleh kira, boleh bilang, orang tak panggil satu. Faham lah? Kat tu. Nah, contoh kita kata handphone ni, nah kita boleh bahagi handphone ni. Nak bahagi berapa handphone ni? Nak bahagi 3 bahagian. Jadi bila kita boleh buat 3 bahagian, maksudnya kita boleh kira 1, 2, 3. Nah, jadi benda hak boleh bahagi macam tu boleh bilang. Nah, boleh bilang. Bila boleh bilang, dia bukan satu. Boleh nampak lah. Lagi pula benda yang boleh bahagi ni orang panggil dia jisim. Nah, jisim. Kan kita mengaji dah. Nah, sebelum ni jisim ni dia jirim yang terima bahagi. Nah, bila dia terima bahagi, maka hak tu nama dia jisim. Nah, jirim tu bila terima bahagi, nama dia jisim. Macam zat kita, kita boleh bahagi. Nah, zat kita boleh bahagi. Nah, tangan kita sendiri, kita boleh kerat banyak lah. Nah, banyak mana kita nak kerat tu boleh lah, banyak. Nak kerat 10, nak kerat 12, nak kerat berapa ikut lah. Nah, jadi bila kita boleh bahagi tangan kita, kita nak bahagi 10. Maksudnya kita boleh kira tahun ni 1, tahun ni 2, tahun ni 3, tahun ni 4, tahun ni 5, tahun ni 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kalau gitu, hak ni dia bukan satu. Nah, dia tak satu betul lagi. Walaupun kita kata, oh ni sebelah ni satu lah. Hak tu kita kira keseluruhan tu satu. Tapi dia tetap boleh bahagi. Bila boleh bahagi, dia tak satu lagi sebenarnya. Nah, tak satu lagi. Boleh faham lah? Jadi zat Allah dia bukan boleh bahagi macam tu. Jadi tangan kita ni orang panggil jisim. Nah, jisim. Sebab dia ni jirim yang boleh untuk bahagi. Habis. Jadi kat sini dia kata, nah, zat Allah ni dia tiada menerima belah bahagi zat Allah Ta'ala itu. Tu makna yang kata satu pada zat. Kat sini ni kalau kita mengaji kitab lain yang tinggi sikit, kat sini orang panggil ternafi kam muttasil. Okay. Nah, ternafi kam muttasil pada zat. Kam ni apa dia? Kam ni bilangan. Muttasil, muttasil yang berhubung. Ternafi bilangan yang berhubung pada zat. Nah, ternafi bilangan yang berhubung pada zat. Bilangan yang bercantum. Nah, bercantum. Bila boleh bahagi itu boleh bilang lah. Cuma bilangan tu dia bercantum. Nah, macam tangan kita ni orang panggil bilangan yang bercantum. Tapi boleh bahagi. Habis hang tu. Ni orang panggil ternafikam muttasil. Lagi dia kata lagi, dan tiada ada suatu, dan ni atas dekat tiada menerima. Jadi makna satu Allah Ta'ala pada zat tu, maksud dia lagi apa dah? Tiada ada suatu zat yang lainnya lain daripada Allah. Seperti zatnya Allah Ta'ala. Nah, kat sini patut kita kena tanda ni makna yang kedua. Ni makna yang kedua. Nah, bila kata asa pada zat, makna yang kedua dia mana? Makna yang kedua dia, tak ada suatu zat yang lainnya, lain daripada Allah lah. Seperti zatnya Allah Ta'ala. Tak ada. Tak ada zat lain yang sama sebiji macam zat Allah yang boleh kira dia dengan Allah. Tak ada. Nah, tak ada. Kat sini ni, nah, kalau dalam kitab lain dia kata apa kat sini orang panggil ternafi kam munfasil.
ternafi bilangan yang bercerai. Nah, kalau ada zat lain yang sama sebiji macam zat Allah, lepas tu kita boleh kira dia dengan Allah, dia nombor satu, Allah nombor dua, ataupun Allah nombor satu, dia nombor dua, maka kat situ menunjukkan berbilangnya Tuhan. Nah, berbilang Tuhan. Cuma orang panggil berbilang tu berbilang yang bercerai. Dia tak sama dengan tadi. Hak tadi berbilang yang berhubung, yang bercantum. Hak ni berbilang yang bercerai. Maka dua-dua ni mustahil. Dua-dua ni ada zat Allah Ta'ala ni, dia ni boleh bahagi, mustahil. Lepas tu ada zat yang lain hak sama dengan zat Allah, lepas tu boleh kira dia dengan zat Allah, ada hak zat lain, hak ni mustahil. Habis hang tu. Jadi tak ada. Tak ada zat yang lain yang sama sebiji dengan zat Allah yang boleh kita kira. Macam ni kita kata handphone ni dengan pen ni. Handphone ni dengan pen ni kita boleh kira ni pen ni satu, handphone nombor dua. Hak ni orang panggil bilangan yang bercerai. Tapi kalau satu saja, pen saja ni, satu ni, hak ni bilangan juga, tapi bilangan yang berhubung. Maka Allah Ta'ala ni, zat dia ni, bilangan yang berhubung pun tak, bilangan yang bercerai pun tak. Boleh faham betul dah? Bilangan yang berhubung pun tak, lagu mana? Zat dia tak boleh nak bahagi. Bilangan yang bercerai pun tak, lagu mana? Tak ada zat yang lain yang sama dengan zat dia, lepas tu boleh kira zat yang lain tu dengan zat dia. Tak ada. Kita pun zat juga, tapi kan sama. Tak sama. Jadi tak boleh nak kira lah. Jadi tak ada. Habis hang tu. Lepas tu, tu orang panggil makna satu pada zat. Dan makna satu pada segala sifatnya Allah itu. Mana makna satu pada segala sifat Allah tu? Dia kata apa? Tiap-tiap sifat Allah Ta'ala itu tiada berbilang pada satu jenisnya. Pada satu jenis. Ni jenis yang satu. Tu orang panggil idhafat sifat kepada mausuh kalih balik. Kalih balik. Ni jenis yang satu. Jenis yang satu maksudnya jenis yang sama. Jadi tiada berbilang pada jenis yang sama. Tak ada. Tak ada. Hak ni maksud yang kata satu pada sifat. Jadi satu pada sifat tu tiap-tiap sifat Allah patut kena tanda tang ni, ini makna yang pertama. Makna yang pertama bukan tang ni, tang tu. Tiada berbilang pada satu jenis tu. Hak tu makna yang pertama. Bila kata satu sifat Allah Ta'ala tu, maksud dia apa? Tiada berbilang pada satu jenisnya. Tak berbilang pada jenis yang sama. Tak berbilang. Contoh dia, kudrah ada dua, tak boleh. Iradah ada dua, tak boleh. Ilmu ada dua, tak boleh. Tak berbilang macam tu. Tu orang panggil jenis yang sama. Kudrah dengan kudrah, jenis sama tu. Iradah dengan iradah. Ilmu dengan ilmu. Jenis yang sama macam tu tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau kudrah ni ada dua. Kudrah ada dua. Okey, yang buat saya ni, contohlah, saya bagi mudah lah. Hak buat saya ni kudrah ni. Kudrah ni tak buat. Kudrah ni yang buat. Sebab dia tak boleh dua-dua buat. Tak boleh. Benda satu, dua-dua buat tak boleh lah. Dia kena satu buat. Dia kena satu buat. Tambah benda tu kecil, tak boleh nak bagi pula. Macam mana dua-dua nak buat? Tak boleh macam tu. Okey, bila kudrah ni yang buat, kudrah ni tak buat. Bila kudrah ni buat dah saya dah ada. Kudrah ni tak boleh nak buat saya dah. Sebab apa? Sebab kalau dia buat saya ni dah ada, maka ketika tu orang panggil tahsilul hasil. Hak ni mustahil. Kalau gitu kudrah ni dia akan jadi lemah. Kudrah satu lagi dia akan jadi lemah. Bila lemah hak satu ni pun dia akan ikut lemah juga. Sebab sama-sama kudrah. Boleh faham lah? Tu.
Sebab tu tak boleh dua kudrah, tak boleh. Dua iradah tak boleh. Dua ilmu tak boleh. Gitu. Tu yang kata, makna satu pada sifat ni maksud dia tak berbilang pada satu jenisnya, maksud dia pada jenis yang satu. Tak berbilang. Kat sini orang panggil ternafi kam muttasil pada sifat. Ternafi kam muttasil pada sifat Allah. Ternafi bilangan yang berhubung pada sifat. Kalau ada jenis sifat tu jenis yang sama dia ada dua, maka kat situ orang panggil bilangan yang berhubung pada sifat. Bilangan yang berhubung pada sifat. Sebab itu musannaf kata apa? Maka tiada dua, tiga kudrah. Dua, tiga tak ada lah. Empat macam mana? Empat nak jadi dia pun lalu kot dua. Tak ada pelik apa lah. Cukup dia habaq dua dah lah. Dua kudrah tu tak ada lah. Lepas tu kalau empat, lima, nak jadi empat lalu kot dua tu. Kalau dua tak boleh, empat lagi tak boleh. Lima lagi tak boleh lah. Boleh faham lah. Kena faham tu ya. Jadi dia tak ada dua, tiga kudrah tu tak ada. Tak ada macam tu. Dan tiada dua, tiga iradah. Dua, tiga iradah pun tak ada. Demikianlah ni semacam kudrah iradah lah. Semacam kudrah iradah tu mana? Tiap-tiap sifatnya sifat Allah. Tiap-tiap sifat kena kepada sifat ma'ani. Dia tak ada dua, tiga ilmu, dua, tiga hayah, dua, tiga sama, dua, tiga basar, dua, tiga kalam. Tak ada macam tu. Boleh faham lah. Habis yang tu. Lagi dia kata lagi, dan tiada orang lain, dan tiada orang lainnya. Ni kalau ikut atah ni, letak kat tiap-tiap pun tak apa. Tiap-tiap sifat Allah itu tiada berbilang. Tak tu. Maksud dia macam ni, makna satu pada segala sifatnya itu ialah mana? Tiada orang yang lainnya. Tak ada orang yang lainnya, lain daripada Allah, bersifat yang seperti, yang semacam sifat Allah Ta'ala. Tak ada. Aku ada zat yang lain ke, ada kudrah sama dengan kudrah Allah? Tak ada. Ada iradah sama dengan iradah Allah? Tak ada. Ada ilmu sama dengan ilmu Allah? Tu tak ada. Tak ada. Kalau ada boleh bilang kudrah dia ni satu, kudrah kawan ni pun satu. Tak ada. Tak ada di zat yang lain yang sifat dia tu sama semacam dengan sifat Allah Ta'ala. Hak ni orang panggil makna yang kedua. Makna yang kedua. Pada kata tiada tu, hak tu orang panggil makna yang kedua pada kata satu pada sifat. Satu pada sifat. Jadi Allah Ta'ala saja yang ada kudrah macam tu. Kudrah yang kerja dia ni mengadakan, meniadakan tu siapa? Tu Allah saja. Kudrah orang lain tak ada macam tu. Boleh mengadakan, boleh meniadakan, tak ada. Macam tu tak ada. Kita nak mengadakan, meniadakan mana boleh. Kita ni takat usaha ikhtiar. Lepas tu ataupun kita kata kita ni makhluk ni ubah gitu boleh tak? Benda ada dah ubah bagi jadi benda ni. Tapi kudrah Allah hak sama dengan kudrah Allah, buat keluar daripada tak ada bagi timbul bagi ada, hak tu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh berlaku macam tu. Habis hang tu. Dan makna satu, dekat situ tak saat ni, hak tu orang panggil ternafi kam munfasil pada sifat. Ternafi kam munfasil pada sifat. Maksud dia tak ada bilangan yang bercerai pada sifat. Kalau ada di zat yang lain kudrah sama dengan kudrah Allah, maka macam tu dia akan jadi bilangan yang bercerai pada sifat. Dan makna satu Allah Ta'ala pada segala perbuatannya itu. Makna satu Allah Ta'ala pada segala perbuatan pula. Itu mana? Ialah Allah Ta'ala jua yang menjadi.
Kalau gitu perbuatan dengan makna menjadi. Nah, menjadi. Hak menjadi itu siapa? Yang buat itu siapa? Allah saja. Apa maksud menjadi? Menjadi kat sini tafsir dia buat beri ada dan buat beri tiada. Tiap suatu ni suatu daripada alam ni. Suatu tu suatu daripada alam. Jadi maksud yang kata menjadi itu dia buat beri ada. Nah, jadi menjadi Allah. Menjadi Allah ni dengan makna ijad. Satu. Dan menjadi Allah juga dengan makna apa? Dan buat beri tiada. Orang panggil i'dam. Itu perbuatan Allah. Nah, ijad, i'dam. Buat bagi ada, buat bagi tak ada. Jadi makna satu pada perbuatan tu Allah Ta'ala jualah. Maksudnya tak ada yang lain dah. Yang menjadi, buat beri ada dan buat beri tiada tiap-tiap suatu. Nah, tak ada hak lain dah. Kalau ada hak lain lagi, kalau ada hak lain lagi boleh buat bagi ada, maka dia akan berbilang lah yang mengada tu. Berbilang. Hak tu orang panggil ternafi. Kat sini ni orang panggil ternafi kam munfasil. Ternafi kam munfasil pada af'al. Habis, Allah. Sebab tu dia kata, tiada bersekutu ni tiada berkongsi dengan siapa-siapa. Tak ada kongsi dengan siapa-siapa. Perbuatan Allah tu dia tak kongsi. Dan tiada ada sekali-kali perbuatan orang yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak ada. Perbuatan hak lain daripada perbuatan Allah Ta'ala tu tak ada. Tak ada. Maka tiada ada suatu yang bergerak dan diam, dan basah dan kering, dan lainnya, melainkan Allah jua yang menjadikan sekalian itu. Tak ada. Benda tu basah ke, kering ke, gerak ke, diam ke, siapa yang buat bagi gerak tu? Allah saja. Allah saja. Tiada bersekutu dengan siapa-siapa. Tak sekutu dengan siapa-siapa pun. Tak kongsi dengan siapa pun perbuatan tu. Tak kongsi. Kotlah nak kongsi dengan hak lain kan? Tak. Tak. Kita makan ubat. Lepas tu, lega penyakit. Lega penyakit kita. Awak ubat tu berkongsi dengan Allah kan? Tak. Tak. Allah saja yang melegakan. Bukan ubat yang melegakan. Boleh faham dah? Tu. Tu kenapa elok-elok lah i'tiqad tu. Jadi tak ada. Hak boleh bagi manfaat mudarat ke apa bala pun, hak tu semua daripada Allah. Tak. Tuhan ni perbuatan dia tak berkongsi dengan siapa-siapa. Sama ada takmim. Takmim pada perbuatan tu, sama ada perbuatan tu yang baik atau jahat. Tak kira lah perbuatan tu perbuatan baik ke ataupun jahat. Misal mana? Seperti iman. Siapa yang menjadikan iman ke orang tu? Allah. Dan ta'at. Kawan tu boleh patuh. Siapa yang buat kawan tu boleh patuh ta'at tu? Allah. Dan kufur. Siapa yang buat kawan tu jadi kufur? Allah. Dan maksiat. Maksiat sama. Siapa yang buat kawan tu boleh bagi jadi maksiat? Allah. Tapi adab kita lah. Adab tu kena jagalah. Kita tak bolehlah sandang. Maksiat yang kita buat ni, sandang kata Allah buat ni. Tentang i'tiqad tak apalah. Tempat i'tiqad memang i'tiqad semua daripada Allah. Tu betul i'tiqad pegangan hati kita. Tapi bila kita bercakap, dia ada adab dia pula. Tak boleh kita duk pi bercakap kata Allah buat aku bagi jadi jahat. Tak boleh tu. Hak tu dia orang panggil tak ada adab. Jahat adab. Tak boleh lah. Haram lah. Haram bercakap tu. Adab dia lain. Allah yang buat babi, tak boleh tu. Memanglah, memang betul Tuhan buat babi. Tak abang pun tak apa. Tak ada cerita tak apa. Semua orang tahu. Tapi saja. Ni babi ni Allah buat. Kera ni Allah buat. Hak pelik-pelik tu dia buat. Allah buat. Tu jadi haram balik. Saja-saja. Tak ada kerja. Jadi, hal tak boleh. Hak tu orang panggil jahat adab. Jahat adab.
Jadi apa-apa pun semua Allah yang buat. Lepas tu takmim lagi pada kata perbuatan tu, sama ada perbuatan tu yang kita usaha. Nah, hak kita usaha atau tiada, tak kira. Tiada ni tiada usaha. Nah, hak kita usaha. Nah, hak kita usaha. Usaha ni, dia asal usaha ni maksud dia, saya tahu dalam usaha ni dia kalau ikhtiar tu pilihan hati. Gerak anggota buat tu orang panggil usaha. Nah, gerak anggota buat tu nama dia usaha. Tang hati pilih, hak tu orang panggil ikhtiar. Kita pilih nak cangkui tanah, tangan bergerak pegang cangkui, hak ni orang panggil usaha. Boleh faham lah? Jadi hak kita usaha pun Allah Ta'ala buat, atau tiada usaha pun Allah buat. Misalnya lah, seperti kita lambung akan suatu benda. Kita lambung benda, maka Allah yang menjadikan gerak tangan kita itu. Itu usaha kita. Usaha kita ambil benda, lambung. Siapa yang menjadikan gerak tangan? Allah yang buat. Dan Allah juga yang menjadikan naik ke atas benda yang kita lambung tu. Benda hak kita lambung tu, hak tu pun Allah Ta'ala juga yang menjadikan naik ke atas tu. Dan Allah juga yang menjadikan jatuh balik benda itu ke bumi. Tuhan juga buat. Hak tu pun Tuhan buat juga. Tuhan buat juga. Jadi apa-apa pun, ni kata akidah kita, pegangan kita macam tu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu Allah buat juga. Allah buat. Lagi dia kata lagi, dan seperti buah yang luruh ke bumi, maka Allah yang menjadikan buah itu lekang daripada tangkainya buah, dan Allah juga yang menjadikan buah itu turun jatuh ke bumi. Tuhan yang bagi jadi jatuh ke bumi, bukan graviti itu yang menjadikan. Dah, graviti itu sebabnya. Sebab hak buat hakikat dia Allah. Allah Ta'ala yang buat. Kat sini dalam tahu ni. Maka Musanah kata, maka jadi kafir ahli falsafah dan saintis. Saintis terus tu. Tu baca saintis tu. Kak Rumi dia saintis lah. Saintis lah, betul lah. Sama. Jadi kafir ahli falsafah dan saintis yang menafikan wahdaniyah Allah. Tapi kaitlah, yang tu dia nak kaitlah. Jadi kita faham dia, kalau yang tak menafikan wahdaniyah, tak apa. Tak apa. Kalau kita ni saintis, kita tak menafikan wahdaniyah Allah, tu tak kapiak apa. Yang kata kapiak ni dekat juga. Hak jadi kapiak ni yang menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'al ni, pada perbuatan. Hak tu yang jadi kapiak. Macam mana yang mereka boleh nafi tu? Mereka kata, mereka falsafah dan saintis tu kata kat sini maksud dia i'tiqad lah. Kata ni maksud dia i'tiqad, bukan kata saja. Nampak kata tu tak apa lagi. Hak nak jatuh sungguh tu i'tiqad. Mana? Matahari lah yang memberi bekas. Tahu ni? Memberi bekas ni memberi kesan. Hak tahu ni yang salah ni. Matahari dia bukan bagi kesan, dia cuma sebab saja. Sebab kepada kesan tu tak apalah. Hakikat yang memberi kesan, hak tu Allah. Jadi dia kata apa? Matahari lah yang memberi bekas, ni memberi kesan. Maksud dia bukan sebab. Pada jadi masak buah-buahan. Buah tu masak tu matahari buat. Matahari yang buat bagi jadi masak tu. Jadi hak bagi kesan tu matahari, bukannya Allah. Bukan Allah buat. Tu.
Dan bumilah yang menarik benda itu jatuh kepada bumi itu. Nah, bumi hak tarik ataupun kita kata graviti lah. Nah, graviti ni dia yang menarik. Nah, bukan Allah buat. Maksud dia nafi. Kalau dia takat dia kata bumi lah tarik jatuh balik sebab ada graviti apa semua. Hak tu tak apalah, cakap sebab tak ada masalah apa lah. I'tiqad tetap semua yang berlaku tu daripada Allah. Hak tu tak ada masalah apa. Kita bercakap atas jalan apa orang panggil atas jalan majaz, hak tu dibenarkan, tak ada masalah apa. Nah, dibolehkan. Siapa buat rumah ni tukang tu buat, tak apa. Tak ada masalah apa. Nah, orang panggil sandak atas jalan majaz saja. Hakikat Allah Taala lah. Allah yang menjadikan semua. Tapi tang kita bercakap tu, kita nak sandak kat tukang buat tu, tak ada masalah apa lah. Dia payah juga kalau kita duk bercakap semua. Allah ni payah juga lah. Orang tanya ni pasal apa boleh mati, Allah bagi mati. Macam mana dia boleh aksiden, Allah bagi aksiden. Mampu ke tu? Jenuh tak boleh nak soal siasat. Tak boleh nak soal siasat. Semua dia buh Allah. Allah buat tu. Pasal buat kerja macam ni, Allah yang melakukan. Kacau dah. Jadi hak tu dia payah kerja. Sebab tu yang kita nak ni, betul semua Allah Ta'ala ni, hak ni betul i'tiqad tu. Kena bagi ada hak tu. Hak berlaku hak berlaku macam ni ke, tu semua tu daripada Allah. Allah Ta'ala belaka. Dia kata apa? Dan bumilah yang menarik benda itu jatuh kepadanya. Hak ni pun kepada bumi. Dan umpamanya, bukan Tuhan yang menjadi yang tersebut. Hak tu, hak tang ni dia rosak ni. Bukan Tuhan buat, hak tu yang dia rosak. Kalau dia takat berkata biasa saja, dia tak menafikan perbuatan Tuhan tu, tak apa. Takat bercakap, tak ada i'tiqad dia masih lagi Allah yang menjadikan semua tu, hak tu tak ada masalah apalah. Na'udzubillahi min dzalika. Kami berlindung dengan Allah Ta'ala min dzalika, daripada demikian itu. Kami berlindung dengan Allah. Habis hang tu. Dia kata apa? Firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah ni yang menjadi ia. Dia kata, artinya, ni surah As-Saffat ayat 96. Artinya, dan Allah yang menjadikan kamu dan barang yang kamu kerjakan. Tu. Barang yang kamu kerjakan dengan mana? Amalan kamu, pekerjaan kamu. Tu maksud dia. Kita pakai ma tu ma masdariyah. Bila ma masdariyah, dia akan mencayakkan diri dia dan mencayakkan fi'il lepas dia tu jadi masdar. Asal dia fi'il mudhari', ta'malun. Ta'malun dia akan jadi ni wa amalakum. Allahu khalaqakum wa amalakum. Wa tu atah dekat kum tu. Khalaqakum dengan mana? Khalaqa amalakum juga. Allah Ta'ala ni yang menjadikan amalan kamu. Maksud dia pekerjaan kamu pun Allah buat. Jadi tu tak lepaslah. Tu kena buh elok-elok i'tiqad kita. Dan firman Allah Ta'ala, qul kullum min indillah. Ni surah An-Nisa ayat 78. Tu kita carilah. Artinya kata olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata apa? Bermula tiap-tiap suatu itu daripada Allah. Dan tiap-tiap suatu maksudnya kesemua daripada Allah Ta'ala. Maksudnya tak ada hal lain dah hak boleh buat seperti mana Allah tu, tak ada lah. Dan semua apa yang berlaku apa ni, semua daripada Allah Ta'ala. Tak boleh lari dah. Gitu. Habis tu dah Tuhan tentu dah kawan ni
pergi tengok konsert Coldplay. Nah, habis tu pasal apa Tuhan nak buh neraka juga. Mana tahu kan, kok geng-geng Coldplay buat hujah macam tu. Nah, contohlah, kita pun tak kata mereka mesti kena neraka tak. Nak buat contoh, contoh. Jadi, hak tu macam mana pula? Nah, sebenarnya dalam bab kehendak Tuhan, ketentuan Tuhan ni, hak ni kita tak boleh nak buat hujah. Kita tak boleh nak kata hak ni semua kehendak daripada Allah, hak ni semua kehendak daripada Allah, aku buat macam ni pun kehendak Allah. Tak boleh nak buat hujah macam tu. Yang kita boleh buat hujah ni iaitu tentang suruhan dan tegahan Allah. Tentu ya. Benda ni Tuhan suruh buat kan? Tuhan suruh pergi tengok kan Coldplay tu. Ni kena tengoklah. Benda hak macam ni dia masuk dalam kata taat ke maksiat. Kalau dia taat, okey, tak apalah, Tuhan suruh buat, okeylah, selamatlah. Kalau dia maksiat, maksud dia apa dah? Tuhan suruh kan buat maksiat. Bila hak ni tak suruh, dia larang tak maksiat? Larang maksiat, buat juga ni yang kena siksa ni. Boleh faham dah? Jadi nak hujah tu dia kena hujah bab suruh kan larang. Tentu pun kena. Hak tu ringkas macam tu lah. Jadi kita tu tak mahu teruk-teruk lah buat apa, baca tauhid teruk-teruk ni. Jadi faham lah. Jadi semua yang berlaku tu daripada Allah Ta'ala. Iblis awal lagi hujah dengan Tuhan tu, dah hang tentu Allah, ya Allah, dah kamu tu tentu saya ni tak sujud dekat Adam, pasal apa nak tahu saya dalam neraka? Tuhan tanya, bila hang tahu aku tentu hang macam tu? Lepas saya tak sujud, kes tak sujud tu aku tahu. Kes tak sujud tu yang tak kena tu. Boleh faham tak? Bab ketentuan memang ketentuan daripada Allah Ta'ala belaka. Habis. Kat sini juga berlaku perpecahan. Umat Islam ni dia berlaku pecah juga dari sudut akidah ni, dia pecah juga kat sini. Dia timbul pula puak Qadariyah dan timbul juga puak Jabariyah. Puak Jabariyah ni bagi mereka semua daripada Allah, makhluk tak ada usaha ikhtiar apa langsung. Usaha ikhtiar tak ada. Jabar ni maksud dia makhluk ni macam dipaksa. Kena paksa. Tak ada usaha ikhtiar apa dah. Dia macam kapal. Kalau angin tiup pergi belah utara dia utara, kalau selatan dia selatan, kalau timur ikut angin. Jadi tak ada pilihan. Tak ada pilihan, tak ada ikhtiar dan tak ada usaha apa. Semua daripada Allah. Ni orang panggil puak Jabariyah. Maka puak Jabariyah ni dihukumkan dengan kufur apabila mereka ni sampai tahap menolak hukum syarak. Bila dah tak ada usaha ikhtiar, tak ada hukum habislah hukum tu. Nak buat hukum lagu mana kita ni makhluk hanya dipaksa aja. Ni orang panggil puak Jabariyah. Puak Jabariyah. Pening jugalah puak ni pun. Bila mereka zina, atau kena tangkap basah. Awak zina ni Allah Ta'ala. Allah yang buat macam ni. Allah yang tentu pikuk ni dah. Ni semua perbuatan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malu. Jalan. Hak ni kena buat penampak dah. Pang bagi dah. Lepas tu dia tanya apa siapa tampak saya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu buat lah. Penampak ni pun Tuhan buat juga. Jadi kena tu. Ada satu lagi orang panggil puak Qadariyah. Puak Qadariyah ni kudrat yang ada dekat makhluk, riang yang ada dekat makhluk ni boleh bagi kesan. Tapi riang ni Allah buat. Tuhan buat riang, buat kudrat bagi ada kat kita, ada riang, ada orang panggil apa? Kekuatan lah. Ada kekuatan kat kita ni, maka dengan kekuatan kita tu boleh bagi kesan.
Tapi Allah yang buat kekuatan tu memang kita. Ni orang panggil puak qadariyah. Maka puak qadariyah ni ulama hukum, ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, dia hukum kata dengan ni fasik. Fasik. Dia tak itu kufur sebab dia sandang lagi perbuatan tu Allah yang menjadi. Bukan perbuatan, kekuatan tu. Kekuatan riang tu Tuhan buat. Cuma bila Tuhan bagi kat kita lah pilih hak ni nak buat apa-apa. Hak tu semua kesan daripada kita lah. Kot tu. Maksud dia, lepaslah daripada Allah tu perbuatan tu. Akan lepas daripada Allah. Jadi bila lepas daripada Allah, ni manusia kufur banyak. Manusia ni kufur banyak. Bila kufur banyak ni lekeh Tuhan. Lekeh Tuhan sebab geng-geng tu kan lepas daripada Allah Ta'ala belaka. Dah lepas daripada Allah, depa boleh lawan Allah Ta'ala pula. Kufur pula. Habis. Dia hak tu nak keluar daripada perbahasan ni lah. Timbul daripada perbahasan ni. Maka sesat dan salah orang yang berkata Allah menjadikan sekalian itu sekalipun. Hak ni pun sesat juga. Dia ada pahaman yang Tuhan buat sekalipun. Kun jadi terus. Ada pahaman tu. Pahaman gen kun ni. Hak ni dia ambil daripada ayat Quran jugalah, surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Jadilah olehmu, maka jadilah. Jadi orang yang kata Allah Ta'ala menjadikan sekalian itu sekalipun ya. Artinya sekali jadi sahaja. Tu maksud sekalipun. Jadi bagi mereka ni, sekalian alam ni, Tuhan buat sekali ya. Kun. Semua jadi. Semua berlaku. Dia bukan ada tingkat-tingkat ke apa. Tak ada. Dia sekali kun ya. Kita dengan pak kita tu sekali jadi ya. Lepas tu hak mana pak mana anak. Dah sekali jadi. Ada pahaman macam ni. Dia sekali kun ya. Sekali kun semua jadi. Bila semua jadi, lepas tu hak duk ada ni, tu Tuhan buat keluar satu-satu. Benda ada dah, cuma buat keluar mai satu-satu. Dia gitu. Ni pahaman ni. Pahaman sekalipun ni. Tak tahu ni pahaman. Zaman dulu memang ada pahaman macam ni. Law pun boleh jadi ada lah. Dah tak mengaji. Dia jadi macam-macam lah. Tak mengaji. Law ni pula banyak pahaman. Pahaman macam-macam. Pelik-pelik. Baru ni tengok tu. Soban bertingkat. Duk ajak tu. La ilaha illallah. Illallah tu. Tiada Tuhan melainkan Allah tu, melainkan Muhammad. Maksudnya, Muhammad saja Tuhan. Tu dia. Padahal pakai dengan sorban, dengan kain ridak, semua cukup. Ni semua penjatuh imej kita lah kau ni. Lepas tu orang nak kata, ni lah, tengok. Geng-geng pakai ridak ni, geng pakai sorban tingkat tu yang duk ajak benda pelik-pelik. Padahal dia tak ada kena mengenal dengan kita pun. Dan dia bawa ajaran dia. Lepas tu orang hentam kih dia. Ajaran pelik-pelik. Debuh Nabi Muhammad tu Tuhan dah. Nabi Muhammad tu Tuhan dah. Tu insan kamil dia kata. Insan Tuhan kat mana tu dah tahu. Apa ni pun. Dah insan manusia lah. Pasal apa Tuhan pula. Manusia lah. Ni jadi Tuhan terus. Ni bahaya ni, kena jaga. Jadi ada pahaman yang kata apa Tuhan buat ni sekaligus ya. Kun keluar semua. Nampak anak apa semua keluar. Kita dengan anak kita pun sekali ya Tuhan buat. Sedah. Cuma dah benda dah ada dah. Tuhan bawa keluar lah satu bawa keluar gitu. Hak ni tak betul. Tak betul. Dan jangan kita faham bila kata Tuhan kata kun idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun tu. Apabila berkehendak oleh ia ya Allah syai'an akan suatu. Ay yaqula bahawasa berkata oleh ia ya Allah tu kun fayakun.
Oh, kalau gitu Tuhan bukan buat, Tuhan kata jadi. Ada, bukan macam tu. Nah, bukan macam tu. Nah, bukan tang kata. Kata tu kerja sifat kalam. Nah, kata tu. Jadi maksud yang kata kun tu, ulama kita kata hak tu sebenarnya orang panggil majaz isti'arah tamsiliyah. Nah, majaz isti'arah tamsiliyah. Jadi cakap atas jalan majaz isti'arah tamsiliyah. Maksudnya Tuhan nak buat bandingan je lah. Nak buat perumpamaan. Nak sebut kata, nah Tuhan ni cepat dia punya perbuatan dia tu. Laju dia punya buat tu. Macam kata kun je. Ada yang tafsir kata apa? Kak nun. Macam kak nun. Di antara kak dengan nun tu tak ada perantaraan apa-apa. Kak terus nun. Macam itulah Tuhan buat cepat. Nah, cepat. Nak abang kata laju Tuhan buat tu. Nak buat bandingan hak tu lah. Nak buat perumpamaan macam tu. Bukan Tuhan buat sekali kun. Bukan macam tu. Ada yang kata Tuhan buat sekali kun. Lepas sekali kun semua ada. Bila semua ada, Tuhan buat kelak lah satu, buat kelak. Benda ada dah, buat kelak. Bukan macam tu. Habis yang tu. Jadi tak betul lah. Habis. Maka jika dikata oleh syaitan, kalaulah syaitan kata, wah, syaitan ni orang, dia pun syaitan terus. Orang hak tak betul ni. Tuhan tidak berhenti-hentilah kerjanya. Sebab apa? Sebab setiap benda tu dia buat. Bila setiap benda dia buat, okey, kalau benda tu dia tak ada segaligus, maksudnya dia akan buat. Benda benda baru dia timbul. Bila timbul Tuhan buat. Kalau gitu Tuhan tak berhenti buat. Duk buat direct, tak berhenti buat kerja tu. Jawab perkataan syaitan tu. Ya, abang tu. Ya, Tuhan tidak berhenti kerjanya. Abang tu tak berhenti kerja dia. Dia duk buat lah. Mana dalil dia? Firman Allah Ta'ala, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Arti firman Allah tu pada tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, tiap-tiap ketika ni, tiap-tiap masa, iaitulah Allah di dalam pekerjaan. Tu. Nah, tiap-tiap hari, tiap-tiap masa Allah Ta'ala di dalam pekerjaan. Nak pelik apa? Tak ada masalah apa? Ada seorang ulama, dia ni ahli tafsir juga lah. Nama dia Ibnu Syajar. Ibnu Syajar. Dia ajak duk tafsir, dia mengajak tafsir, buat majlis macam kita tafsir lah. Hari itu dia duk mengajar ayat ni, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Bila ajak ayat ni, ada seorang bangkit tanya, Tok Guru nak tanya sikit ni, lah ni Tuhan duk buat apa? Dah kata tiap-tiap hari, tiap-tiap ketika, tiap-tiap masa ni Allah Ta'ala di dalam pekerjaan. Lah ni Tuhan duk buat apa? Dan dia pun tunduk, tak lepas pi dia lah. Minta tangguh dulu dia kata. Minta tangguh dulu soalan ni. Esok saya jawab. Minta tangguh lah. Ada jawapan baru jawab lah. Macam tu lah. Kita bukan reti semua. Bila tak reti, kena abang. Minta tangguh lah. Nanti saya cek lain. Kalau teringat tu pun. Cek lain. Kalau boleh jawab, kita jawab lah. Imam Malik, orang daripada Yaman, buat main 40 soalan. Jawab 13 lah. Oh, kami main jauh ni. 40 soalan kami buat main. Awak jawab 13. Dah aku tak reti. Hak aku reti 13 ni. Tu Imam Malik. Tambah kita. Baru PU, baru apa? Kita tak? Da'i. Semua benda nak jawab. Mampu semua benda nak jawab. Pakai tak boleh lah. Tak boleh pi. Kalau tak boleh pi, jangan duk buat lah. Ni pandangan saya macam ni. Tak duk buat pandangan saya lah. Sebab kita tak ada pandangan pun. Jadi nak abang kata dia ni lah kali tunduk tak lepas habis, minta tangguh lah. Jawapan tu minta tangguh. Balik malam tu tidur mimpi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mimpi dengan Nabi, dia tanya,
Dia tanyalah, ada orang tanya saya tadi dekat apa dalam kelas ni. Tanya saya soalan macam ni. Saya nak jawab apa? Saya tak tahu nak jawab. Tak tahu nak jawab apa. Tuhan tengah duk buat apa lah ni. Maka Nabi kata apa? Nabi jawab. Dia kata suruh jawab ni. Yubdiha wala yabtadiha. Yubdiha wala yabtadiha. Tuhan tengah menimbulkan benda yang dia dah tahu dah. Itu orang panggil yubdiha. Maksud dia tengah duk timbulkan benda hak dia tahu dah sejak azali lagi. Dia tahu dia tengah duk timbul. Wala yabtadiha. Bukan Tuhan baru nak reka benda tu dah. Bukan Tuhan ni baru nak tahu benda tu akan berlaku macam ni dah. Tuhan dah tahu dah benda akan berlaku macam ni, dia tengah duk timbul. Dia duk menimbul benda tu. Benda yang dia tahu dah. Benda yang dia tahu dah sejak azali. Maka dia timbul benda tu. Dia terjadi benda tu. Bukan dia ni tak tahu, lepas tu baru nak fikir, lepas tu nak berjadi. Tak, bukan tu. Bila dapat jawapan tu, duk esok buat kelas, ada lelaki tu tanya pula, macam mana jawapan? Dapat ke? Dapat dah. Dapat. Dia menjawab macam mana Rasulullah abang dia pun jawab, yubdiha wala yabtadiha. Laki tu kata apa? Kalau macam tu, hang kena selawatlah ke atas orang yang bagi jawapan kat hang semalam. Terkejut dia. Terkejut. Macam mana laki ni boleh tahu pula? Dia mimpi Rasulullah tanya balik tanya soalan, lepas tu dapat jawapan daripada Rasulullah. Lepas tu macam mana laki ni boleh tahu? Rupanya yang tanya tu Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir. Jadi tak ada pelik apa Nabi Khidir ni waktu dengan Nabi Musa dulu pun dia tengok dia pecah peru, dia bunuh budak. Lepas tu dia buat balik binaan dalam kampung yang tak mau bagi makanan kat depa. Tu pun benda yang dia dah nampak dah ke depan. Tuhan bagi dah ilmu kat dia, pengetahuan kat dia, dia tahu apa akan berlaku. Kalau ada peru ni, kalau tak pecah, dia akan jadi macam mana. Lepas tu kalau tak bunuh budak ni dia akan buat apa. Lepas tu kalau dia tak buat balik bagi elok tembok tu, dia akan jadi apa. Dia nampak dah benda tu. Jadi tak ada pelik apa. Tu Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ni nama dia Balya bin Malkan. Balya bin Malkan. Bukan Balya. Habis tu, maka jika dikata oleh syaitan, wah, teruklah Tuhan bekerja banyak. Kalau itu teruk, Tuhan nak kerja buat kerja. Tidak berhenti-henti. Nak jawab apa? Jawabnya, Tuhan tidak ada pada Tuhan tu teruk. Tak ada. Teruk tu tak ada kat Tuhan. Dan penat, tak ada. Letih, susah, payah. Sebab apa? Kerana teruk, penat, letih, susah, payah itu sifat yang baharu. Maka jika Tuhan itu teruk, penat, letih, susah, payah tu, nescaya jawab bagi jika tu semacam dengan yang baharu. Kalau itu semacam dengan yang baru lah. Iaitu semacam dengan yang baru tu mustahilnya. Hak tu mustahil. Telah terdahulu sebutnya. Mustahilnya tu wajib. Telah terdahulu sebutnya, betul lah. Telah terdahulu sebutnya. Kalau tak ada lapanya tu. Telah terdahulu sebut wajib Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Wajib Tuhan ni bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Hak tu dah cerita dah dulu. Jadi nak kata Tuhan sama dengan yang baru, dia buat jadi teruk kat dia, dia buat ni jadi letih bagi dia, maka hak tu tak nampak kita. Dan sungguhnya di bangsa bagi kita, wallahu a'lam.